Okey, yang ni kisah pasal Nabil pernah ditugaskan jadi wedding planner dekat sebuah kenduri, dekat sebuah kampung dekat Negeri Kedah. Kira cerita dia macam ni. Nabil ditugaskan saja untuk menjaga dan menguruskan perjalanan majlis kenduri kahwin tersebut. Tapi tuan rumah tak ambil dekat Nabil catering pasal dia dekat belah kampung. Jadi mereka memilih untuk buat masak pakat. Maksudnya tu mereka pakat-pakat dengan orang kampung semua. Mereka akan masak lah untuk jemputan mereka. Jadi Nabil ni hanya ditugaskan untuk buat pelamin, make up, lepas tu menguruskan majlis tu lah. Makna kata keluar masuk makanan, semua Nabil tahu. Lepas pada tu susunan meja, atur apa semua tetamu pun Nabil tahu. Jadi kenduri ni dekat kampung tapi diadakan dekat sebuah dewan dekat kampung tersebut. Jadi nak dijadikan cerita pada pukul 12 tengah hari. Makanan dekat kawasan kampung selalunya kat Negeri Kedah start pada pukul 10 tu, pukul 9.30, 10. Kalau pukul 10 lah orang dah mai dah kenduri, tahu tak? Tu tak kira lagi lah kalau makan-makan pakat waktu-waktu pagi untuk tukar-tukar masak, nak masak untuk catering. So masa tetamu duk mai dalam pukul 10 sampai pukul 12, okey, makanan semua elok, keadaan semua tenang. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, start pada pukul 12. Nabil ni dah habis dah make up pengantin. Nabil keluar daripada bilik pengantin tu. Nabil pergi lah jenguk lauk-lauk dalam periuk-periuk, dalam tempat-tempat masak-masak dekat bahagian belakang lah, untuk Nabil nak arahkan makanan mana nak keluar, makanan mana nak simpan. Lagu tu lah cerita. Pasal kita kan wedding planner. Yang tu memang tugas Nabil. Lepas tu bila Nabi buka saja periuk-periuk yang mana duk ada tu kan, Nabi tengok, Nabi terkejut. Nabi kata, pasal apa? Basi. Ayam masak merah basi. Daging masak, gulai daging, batang pisang, basi. Lepas tu Nabi macam tanyalah dekat tukang-tukang masak, makcik-makcik tu kat situ. Makcik, makanan basi ya makcik? Lepas tu makcik tu basi ya Nabil. Macam mana ni? Tetamu duk mai. Lauk yang mana dah keluar dah dekat atas meja hidangan, okey, tak ada masalah. Tapi yang mana lauk-lauk yang mana dah cook tu, ada lagi untuk nak bawa keluar pukul 12 sampai ke petang, sampai ke malam cerita, pakat basi. Tak ada langsung makanan yang ada dekat situ yang okey. Lepas pada itu kan, start pada pukul 12 tu, Nabi tengok lalat dekat kawasan tempat makan, dekat kemah-kemah orang makan tu banyak sangat. Sampai lalat ni bukan kata lalat sikit-sikit kecil-kecil, lalat jenis perut hijau tau. Lalat jenis hitam besar-besar tu. Jenis bila kata terbang tu, bukan kata setakat terbang hinggap dekat makanan je. Depa jenis hinggap dekat mulut-mulut tetamu ni. Sampai tetamu nak makan pun tak boleh, duk keh, duk tepih-tepih. Aku kata, awak teruk sangat kenduri ni. Lalat mai kot mana? Kawasan lalat ke kampung ni? Nabi pakat tanya. Nabi tanya lah, tuan rumah dah muka macam cuak dah. Tuan rumah macam tu dah, tak tahu nak buat apa dah. Jadi kan orang yang mana kelola-kelola kenduri tu kan, orang kampung kat situ yang mana tukar-tukar masak apa semua-semua kat situ, semua pakat muka-muka macam cuak-cuak, macam tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lepas tu Nabi kata, pelik no, kata, awak yang banyak sangat lalat, pasti pemakanan semua pakat basi. Jadi Nabi tak cakap banyak dah. Nabi kata kat tuan rumah tu, makcik kena jugalah buat keluar duit untuk masak lain. Kata, tetamu duk mai, makanan tak cukup, macam mana ni kita? Lepas tu makcik tu kata, itulah Nabi macam mana ni, kata. Jadi kan orang kampung yang mana duk masak-masak kat situ pun, mereka pun terpaksa buat lain, masak lain untuk masakan tetamu yang nak mai lagi tu. Lepas pada tu kan Nabi duk tanya kat tuan rumah, awak jadi macam ni, kata pasal apa? Tak tahulah Nabil,
pening kepala. Nabi tak fikir apa lagi tau. Masa time tu Nabi macam tak fikir benda pelik lagi. Tiba-tiba Nabi pergi tengok anak dara tak keluar lagi. Kira pengantin belah rombongan lelaki tak main lagi. Nabi pergi jenguk dekat pengantin dekat dalam bilik. Pengantin pula buat perangai. Dia jadi macam kan pening-pening kepala, nak pengsan tak pengsan, nak pitam tak pitam. Nabi kata, awak ni pasal apa jadi macam ni? Tak tahulah Nabi, dia kata dia rasa macam nak buka baju pengantin dia ni, nak baling tu, dia nak lari keluar daripada rumah. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Tu Nabi kata kat dia, cuba baca astaghfirullahalazim banyak-banyak. Dia kata cuba baca selawat, cuba bagi tenang tu diri tu. Awak yang jadi macam ni. Tak tahulah Nabi, saya rasa macam nak teriak. Macam tu pula aku bila tengok pengantin perempuan jadi macam tu, anak dara, terus aku terdetiklah hati. Aku kena buat sesuatu. Aku tak cakap banyak. Aku terus baca laqad ja'akum 7 kali. Aku baca. Aku tutup mata, aku baca tu kan. Aku tak kira dah dekat pengantin tu apa semua. Aku baca je dalam hati aku. Lepas itu kan, aku niatlah hati, ya Allah, turunkanlah bala tentera daripada Allah Ta'ala, minta turunlah, kata tolonglah Kenuri kahwin ni, duduk tengah jalan ni, kesian dekat tuan rumah, malu dia kalau jadi apa-apa. Kata macam tu. Lepas daripada tu aku tak cakap banyak. Aku keluar daripada rumah. Lepas aku baca 7 kali tu, aku habaq dekat tuan rumah, kata, makcik, saya rasa kan makcik, benda ni benda yang misteri ni, benda yang tak berapa nak elok ni duk berlaku sekarang ni kat rumah kawasan Kenuri makcik ni, kata. Tu lah Nabi, saya pun duk rasa macam tu juga. Macam pelik lah makcik, makanan basi, lok pok semua pakai basi, anak dara jadi histeria macam nak riau tak riau. Awak jadi macam ni, kata. Tak apa makcik, sekarang ni tak usah fikir apa. Sekarang ni minta tolong seorang kampung yang pandai-pandai sikit, duk dekat 4 penjuru. 4 penjuru dewan ni pakai azan ujung sana, azan ujung sini, azan ujung sana, azan ujung sini. Azan pelan-pelan pun tak apa. Depa buat. Lepas depa buat tu, lepas tu dengar aku baca laqad ja'akum 7 kali. Lepas pada tu alhamdulillah aku tengok tetamu mai elok. Lok pok yang mana dah baru masak tu, nasib baik tuan rumah tu ada duit lebih. Elok, tak jadi apa-apa kelang kabut ke apa masa mula-mula. Lalat tak ada sekok pun. Yang tadi tu beribu lalat duk ada tu sampai ke mulut-mulut tetamu tu, tak ada. Hilang macam orang kutip tok buang. Nampak bagi kat hampa. Lepas daripada tu aku kata, yang ni benda tak elok, memang confirm. Tu tak apalah, dah habis kenuri apa semua selesai. Aku pun pilah tanya tuan rumah. Aku kata, makcik, awak yang jadi macam ni, kelang kabut tadi tau. Nasib baik makcik ada duit nak masak lain. Tidak, tetamu main tak ada lok dah. Itulah Nabil. Sebenarnya makcik nak habaq lah dekat Nabil. Yang ni sebenarnya kami tahu dah benda ni duk jadi. Awak kata, yang ni sebenarnya kes pasal berebut harta adik-beradik. Jadi hari kenuri tu yang jadi basi lauk semua tu dengan lalat penuh tu, anak dara jadi macam ngemuntah-manti tu sebab dia nak bagi malu muka tuan rumah. Yang buat ni sama-sama adik-beradik depa juga, bukan orang luar. Santau dengki kianat nak bagi malu muka tuan rumah, nak bagi padan muka. Sebab itulah yang jadi macam tu. Ya Allah Tuhan, yang tu pengalaman Nabi yang agak macam kritikal juga tau bagi Nabi. Pengalaman yang for me it's a bit serious lah. Because kalau kata tak handle cepat, kalau Nabi tak suruh masak, habis. Memang lauk pok tak ada dah. Lincin. Semua pakai basi. Itulah salah satu cerita yang pengalaman Nabi sebagai wedding planner yang pernah Nabi alami. So jumpa lagi you all. Harap you all enjoy dengan cerita Nabi ni. Share. Jangan lupa untuk semua boleh tengok VTT ni. Okay, bye.